1997, 1822. Allah sebut 69 kali dalam Quran kan. Baik, kita dah sebut salah silah Nabi Ibrahim sampai Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim ada berapa isteri? 2. Dalam Al-Quran sepakat 2. 1 Sarah, 2 Hajar. Okey, Sarah ni daripada tempat asal Nabi Ibrahim lah, di Faddam Aram, di Ur Babylon. Nabi Ibrahim bukan asal Mekah, Nabi Ibrahim bukan asal Palestin, Nabi Ibrahim berasal daripada bumi Babylon, Iraq. Sarah ni memang dari Iraq lah. Tapi Hajar dia dapat kat mana? Hajar waktu masuk bumi Mesir. Hajar ni hadiah siapa? Hadiah Maharaja Mesir. Sebabnya bila Nabi Ibrahim alaihissalam masuk bumi Mesir, di waktu itulah berlaku pembohongan kali ketiga buat diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sejarah ulama susun Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali. Tempat yang pertama ialah waktu dia duduk Faddam Aram dulu, bila Namrus buat festival, perayaan besar-besaran, semua penduduk kota keluar daripada rumah masing-masing nak pergi tengok festival dan perayaan tu. Kecuali seorang saja tak pergi, siapa? Nabi Ibrahim. Sebab apa? Nabi Ibrahim bila kawan-kawan dia ajak, jom mai kita keluar ke pesta malam ni, dia kata apa? Oh, aku tak berapa sihat. Aku rasa nak demam, aku sakit perut. Padahal betul ke dia sakit perut? Alasan di pembohongan kali pertama. Kita kata helah, tapi bagi Nabi tu dah dia buat perbohongan kali pertama. Bila dia tak pi, tinggal semua, dia pi ambil kapak, dia pi buat apa dekat patung? Dia pergi patah, dia pergi tetak, dia pergi huru-hara jahanam semua patung, tinggal kapak tu dekat patung hak paling besar. Bila orang balik, orang tengok jadi lagu ni, siapa yang paling aula, paling utama untuk disyaki buat benda ni? Orang tak pi lah, siapa tak pi? Nabi Ibrahim. Di samping sebelum ni dia banyak ada duduk caci patung-patung berhala ni, walaupun pembuat patung berhala tu bapak dia sendiri. Jadi bila tanya dia, kamu ke yang buat ni? Dia kata, mana bukan aku. Bukan aku tu kali kedua. Padahal dah memang dia pun. Dia nafikan. Mungkin kita anggap helah. Kali ketiga waktu pi ke Mesir. Sarah ni memang cantik. Jadi bila dia masuk Mesir, ramai orang-orang di Mesir duk bercakap pasal kecantikan Sarah. Jadi kecantikan Sarah ni dah jadi buah mulut sampai masuk dalam istana Maharaja Mesir. Dia pun minta Nabi Ibrahim dengan isteri dia Sarah ni pi ke istana. Jadi dia tanya, ni siapa? Nabi Ibrahim kata isteri dia ke adik perempuan dia? Adik perempuan dia. Kali ketiga Nabi Ibrahim berbohong. Jadi kalau Nabi Ibrahim kata isteri, mungkin Maharaja Mesir ni teragak-agak. Tapi bila kata adik perempuan, bukan dimiliki oleh siapa, dia rampas Sarah daripada Ibrahim dan cuba lakukan perkara yang tak sepatutnya pada seorang perempuan. Tapi dia dihalang oleh Allah, akibatnya dia jadi kaku bila nak buat perkara yang tak baik pada Sarah. Lalu dia kata, ni orang yang dijaga dan dimuliakan oleh Tuhan, dia kembalikan Sarah pada Nabi Ibrahim dan hadiahkan seorang lagi perempuan. Siapa perempuan tu? Hajar. Hajar ni ada 2 riwayat. Satu riwayat kata dayang dalam istana saja. Satu riwayat lagi kata dia ni adalah keturunan Raja Mesir itu sendiri. Keturunan Raja Mesir, anak beranak Raja Mesir itu sendiri. Jadi bila kita ambil riwayat yang nombor 2, kalau dia betul Hajar ni keturunan Raja Mesir ni siapa? Fir'aun. Mesir kan Fir'aun. Kalaulah kata Hajar ni keturunan Raja Mesir, Fir'aun. Dari Hajar lahir Nabi Muhammad. Adakah Nabi Muhammad ada darah keturunan Fir'aun melalui Hajar? Tak, kalau kami ambil riwayat yang kedua tadi, kalau Hajar ni keturunan Maharaja Mesir Fir'aun, jadi dari Hajar lahir Muhammad. Adakah Nabi Muhammad ada darah Fir'aun melalui Hajar? Ni period Nabi Ibrahim.
Ini period Nabi Ibrahim. Salah silah Mesir perlu anda faham. Mesir ni ada Firaun 3000 sebelum Masihi lagi. Tetapi Mesir zaman ini dari 2098 sebelum Masihi hingga 1587 sebelum Masihi, ini zaman pemerintahan Hyksos. Bukan zaman pemerintahan Firaun. Di Mesir 2098 sampai 1587 bukan zaman Firaun merintah. Ini zaman kerajaan Hyksos memerintah. Bila tengok kepada latar belakang ini, termasuk atau tidak zaman ni? Memang termasuk zaman ni. Sebab tu tak naik nama Firaun, naik nama Maharaja Mesir. Begitu juga kalau kita tengok kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf 1745 sebelum Masihi hingga 1635. Umur Nabi Yusuf pun 110. Nabi Yusuf pun masuk ke tak masuk dalam ni? Masuk. Sebab tu bila kita baca surah Yusuf 111 ayat, Nabi Yusuf duduk Mesir, jadi menteri Mesir. Pasal apa tak naik nama Firaun dalam kisah Nabi Yusuf? Ini dia lah. Dalam kisah Nabi Yusuf duduk Mesir, jadi menteri kewangan Mesir, menteri perbendaharaan Mesir, tak naik nama Firaun dalam surah Yusuf walaupun duduk Mesir. Ini zaman dia. Bukan zaman Firaun, zaman Hyksos. Hyksos zaman kerajaan raja. Lepas pada zaman ni barulah Ahmos I, cucu cicit keturunan Firaun hak kalah pada Hyksos dulu, memberontak balik, barulah 1586 Firaun sambung balik. Sampailah dinasti yang ke-31, dinasti Agriat dan dinasti Ptolemus yang ke-33. Itu dia punya sejarah. Sebab tu bila baca kisah Nabi Musa baru naik nama Firaun. Sebab Nabi Musa zaman bila? Nabi Musa 1527 sebelum Masihi hingga 1407. Nabi Musa memang dah lepas dah. Firaun zaman Nabi Musa dinasti ke-19. Ramses I kan? Ramses I, Set I, Ramses II. Inilah Ramses II ni. Bapa angkat Nabi Musa. Lepas tu Marneftah, Syekh II, Amenemseh. Oh, panjanglah cerita, tak payah ceritalah Firaun ni. Ni dinasti ke-19. Baik, nampak dah? Potong balik. Ini tak apa, ingat tak? Kata ingat. InsyaAllah. Okey. Maksudnya kalau kita ambil riwayat yang kedua pun, kata Hajar tu ada keturunan dengan Hajar Mesir, dia tak terlibat dengan darah Firaun, dia keturunan Hyksos. Baik. Sarah dapat berapa orang anak dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kahwin dengan Sarah dapat berapa orang anak? Satu, siapa? Nabi Ishak. Kahwin dengan Hajar, Nabi Ismail. Ismail dengan Ishak siapa lagi tua? Ismail lagi tua. Sebab Hajar mengandung dulu. Bila Hajar mengandung, Sarah cemburu. Akibatnya dipisahkan Nabi Ibrahim dengan Hajar, minta Hajar di Mekah. Tinggalkan di situ, kembali semula ke Palestin. Bila Nabi Ismail berumur berapa? 17 tahun. Beza Ismail dengan Ishak 17 tahun. Ismail lebih tua daripada Ishak. Barulah Nabi Ibrahim pi sekali lagi jenguk anak dan isteri dia, serta ada satu lagi arahan wahyu daripada Allah supaya bina balik Kaabah. Peristiwa pembinaan Kaabah tu berlaku pada penghijrahan kali kedua. Bina hak rendah ni tak apalah. Bila sampai tahap nak bina tang tinggi, dia letak satu batu, dia pijak atas tu lah, naik. Last kali, lekat tapak kaki dia pada batu tu. Jadi batu tu lah ni dekat dengan Kaabah, makam Ibrahim. Tu cerita dia, tu kisah dia. Baik. Nabi Ismail
Nabi Ishak. Kita tengok Nabi Ismail. Nabi Ismail zaman dia lebih kurang 19. Nabi Ismail ni 1911 sampai 1774. Nabi Ishak ni lebih kurang 1897 sampai 1717. Sebab umur mereka meninggal, kalau Nabi Ismail 137, Nabi Ishak mati wafat 180. Lebih kurang lah. Okey, Al-Quran sebut berapa kali? Nabi Ishak, Nabi Ismail berapa kali? Quran sebut Ismail 12 kali, sebut Ishak 17 kali. Umur mereka wafat 137 Ismail, 180 Ishak. Sekarang ada dalam riwayat menyebut anak Nabi Ibrahim ada 13 orang. Ini bukan riwayat Al-Quran tapi riwayat daripada Taurat dengan Injil. Israiliyat. Baik, Israiliyat. Okey, bagus. Satu saya nak dengar. Isteri ketiga, pernah dengar nama apa? Hak kata Israiliyat tu. Tak, bukan hak kata nama Israiliyat. Kan nama dia betul lah Israiliyat. Nama apa? Kontura kan? Yang keempat, Hajun. Okey, macam mana nak jadi wujud 13 sedangkan kita baru ada 2? Nak berapa lagi? Nak bagi cukup 13. Nak berapa lagi? Nak 11 lagi. Dari Kontura, anak dia Zimran, Yokshan, Median, Isbak, Syu'ah. Kita dah ada 6. 6 campur 2, 8. Kita nak lagi 5. Kisan, Luton, Nafis, Sauraj, Amin. Okey, 6, 5, 11, 12, 13. Okey, Israiliyat. Boleh pakai ke tak boleh pakai Israiliyat? Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tidak. Okey, sebelum kita pi lebih jauh, Israiliyat. Kita belajar, dia akan pecah 3. 1, 2, 3. Apa yang Israiliyat sebut sejalan dan sama dengan Quran dan Sunnah. Kebetulan sama. Contoh, dalam Taurat dan Injil, Allah cipta dunia dalam masa 6 hari. Kita baca Quran pun 6 hari. Sama, tak ada masalah. Dalam Taurat Injil, contoh, dalam Injil Matthew pasal ke-11 ayat yang ke-11 sebut umur Nabi Nuh 950, tiba-tiba sama Quran pun sebut 950, tak ada masalah. Yang kedua, hak ni yang Al-Quran tak sebut, Sunnah tak sebut, tetapi dia bukan melibatkan perkara akidah. Contoh, nama, tempat ataupun tarikh. Quran tak sebut. Nama-nama ni Quran tak sebut. Maksudnya anda boleh bantah nama ni kecuali ikut fakta sejarah anda perlu letakkan nama lain. Anda boleh tolak. Tapi tolak apa nama sebenar? Aku pun tak tahu. Kita tak mau. Anda boleh tolak, bukan nama dia Zimran Ustaz, bukan nama Yokshan Ustaz, kemukakan nama lain yang anda rasa lebih kuat. Itu teknik kita belajar sejarah. Anda boleh tolak benda ni, anda kena kemukakan hal lain hak lebih tepat. Sebab dia tidak melibatkan akidah, cuma sekadar nama. Dia cuma boleh jadi penghuraian, bukan untuk hujah dan dalil. Penghuraian saja, bukan untuk hujah, bukan untuk dalil. Maksudnya kalau anda nak lawan, anda kena kemukakan fakta yang anda rasa lebih betul. Hak nombor 3 ni hak tak sejalan terus. Contoh, Nabi Yaqub bergusti dengan Tuhan. Logik ke tak logik? Nabi Yaqub bergusti dengan Tuhan. Logik ke tak logik? Itulah asal nak dapat nama Israel tu. Dalam kitab Genesis, okey, contoh.
Taurat Nabi Musa, Taurat Musa, kita juga panggil Taurat 5. Taurat 3 pula dah. Taurat 5 juga kita panggil Pentateuch. Pertama dia panggil the Book of Genesis kan. Yang kedua, the Book of Exodus. Yang ketiga, the Book of Leviticus. Yang keempat, the Book of Deuteronomy. Akhir, the Book of Number. Baik, dalam the Book of Genesis, dia cerita dahulu Tuhan Yahweh merujuk kepada Allah lah, turun ke bumi merupakan diri sebagai manusia biasa. Kemudian dia ajak Nabi Allah Yaqub bergusti dengan dia. Bila bergusti, tiba-tiba Nabi Yaqub dapat peluang, dia smack down Tuhan. Walaupun tak ada ikat pinggan WWE lagi. Bila dia smack down, patah, terseliuh paha tu. Jadi Tuhan Yahweh kata apa? Sesungguhnya selepas ini kamu jangan sesekali dipanggil dengan nama Yakub, tetapi kamu dipanggil dengan nama Israel. Sebab Israel bermaksud kamu yang mengalahkan Tuhan. Walaupun Israel yang betul bermaksud Abdullah. Isra tu hamba, Il tu Allah. Bahasa Ibrani yang sebenar, Israel itu hamba Allah. Sebab tu kebiasaan nama malaikat ada dah il belakang. Jibril, Mikail, Israfil. Jadi, sisi kita orang Islam, bila buat kajian tentang Israel, ini maksud dia. Tapi di sisi Yahudi Zionis, Israel maksud tadi, kamu yang mengalahkan Tuhan. Sebab tu Yahudi Zionis hari-hari dia cabar Tuhan. Sebab tok dia dulu Nabi Yaqub dah berjaya tewaskan Tuhan, kami hari ini pun tak mustahil untuk tewaskan Tuhan. Hari-hari dia buat perangai, hari-hari dia buat agenda, hari-hari dia buat perancangan nak lawan dan cabar Tuhan. Itu pemaknaan Israel dalam kepala Yahudi Zionis. Baik. Ini faham dah? Okey. Kita kata tadi Israiliyat. Nama saja ustaz. Baik. Tadi siapa yang kahwinkan Nabi Ibrahim? Ibrahim kahwinkan siapa? Raksia dengan siapa tadi? Anak Nabi Lut tadi dengan Nabi Nabi Ishak, Nabi Syuaib. Nabi Syuaib kita sebut tadi, Allah sebut sebelah kali, period dia 16 hingga 1490, sebab umur dia 110 kan. Baik, tengok. Nabi Syuaib, bani dia Bani Madian ataupun Bani Aikah. Negeri tempat dia pun negeri Madian. Baik, tengok salah silah Nabi Syuaib. Syuaib bin Mikail bin Yasjur bin Madian bin Ibrahim. Ini salah silah Nabi Syuaib. Syuaib bin Mikail bin Yasjur bin Madian bin Ibrahim. Who is it? Nampak? Atas fakta mungkin kita boleh kata Israiliyat, tapi fakta tetap fakta, apapun dia tetap Israiliyat. Okey, nampak Kahwin dengan Raksia, dia dapat 2 orang anak. Satu nama Safura. Safura jadi isteri siapa? Isteri Nabi Musa. Kan Nabi Musa lari ke negeri Madian dulu, kahwin dengan ni lah. Safura jadi isteri Nabi Musa. Mahar perkahwinan kena bela apa? Bela kambing. Berapa tahun? 8 tahun. Kalau kamu mencukupkan 10 tahun, itu lagi baik. Hari ni ada tak orang buat lagu tu? Nak kahwin dengan anak aku bela kambing, jadi jaga kambing 10 tahun, itulah mahar dia. Tak ada kan? Tu tak apa. Okey. Baik.
Tengok. Ishak. Ishak kahwin dengan siapa? Isteri Nabi Ishak nama Rifqah. Isteri Nabi Ishak nama Rifqah. Dapat 2 orang anak. Satu Ais. Ada setengah tu sebut Aisu. Kembak ni kembak bukan lain-lain, kembak. Ais abang, seorang lagi siapa agak-agak? Hak tadilah hak bergusti. Hak bergusti tadi siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub tu kembak. Kembak Nabi Yakub adik, Ais tu abang. Anak Ishak dengan Rifqah. Jadi satu kes di kemudian hari, Ais ni dengki dengan Nabi Yakub, Nabi Ishak bimbang. Ais ni apa-apakan Nabi Yakub, lalu dia suruh kembali ke Faddam Aram. Faddam Aram tadi negeri Nabi Ibrahim. Sebab abang kepada Rifqah, nama Laman setengah riwayat kata Laban. Jadi bila abang kepada Rifqah, jadi apa hubungan dengan Nabi Yakub? Bapa saudara belah ibu. Duduk di mana? Sama tempat Nabi Ibrahim dulu, Faddam Aram. Yakub, pilah kamu ke sana dulu. Jadi bila Yakub tak ada rasa dia ni sebab Yakub pi, Ais pi mana? Ais juga mengembara ke arah barat. Jadi Ais inilah yang dikatakan sebagai Abu Rum. Bapa kepada segala keturunan Rom. Okey. Yakub pi sana, anak kepada Laman ni ada 2 orang. Satu Layah, satu lagi Rahil. Orang hak dia jumpa mula-mula pi Rahil. Dia tengok Rahil, dia berkenan dengan Rahil. Tapi bila dia duduk sana, bapa saudara dia nak lagi kuat hubungan keluarga, suruh kahwin dengan Layah. Sedangkan hati dia berkenan dengan Rahil. Kahwin dah juga permintaan bapa saudara. Tapi lepas berapa lama berkahwin, bapa saudara tengok, macam bukan nak ke Layah ni, aku silap caturan ni. Tapi sebenarnya dia berkenan kat siapa? Dia berkenan kat Rahil. Kahwinkan pula dengan Rahil. Perlu diingat, syariat zaman ni boleh berkahwin adik-beradik serentak. Tak perlu ceraikan Layah untuk dapatkan Rahil. Jadi jangan pula kita pun ada pandangan ustaz cerita boleh kahwin lah. Jadi Pak Cik Din ada 3-3, saya sapu 3-3 lah. Tak payah nak buat Pak Cik Din. Inilah dia punya syariat zaman tu. Jadi sampai masa bapa saudara ni suruh kembali balik kepada bapa Nabi Ishak. Jadi bekalkan 2 orang gaji lah, pembantu. Pembantu bagi Layah ni nama Zalfah. Pembantu bagi Rahil ni nama dia Balhah. Di tengah perjalanan tak ada sampai tempat bapa Nabi Ishak. Alang-alang ni 4 terus lah. Jadi kahwin 4 lah. Kahwin 4. Jadi daripada Layah tu dapatlah 6 orang anak. Robin, Sam'un, Lewi. Lewi ni hak tadi. Hak Taurat 5 tu, hak nombor 3, Lewi tikus tu, inilah keluarga Lewi. Kalau bahasa Melayu dia panggil kitab imamat. Sebab kebanyakan nabi-nabi, rasul-rasul, imam-imam, pemerintah banyak lahir dari keturunan Lewi. Daripada Bani Israel tu hak banyak jadi nabi, jadi rasul, 2 keturunan saja. Satu Lewi, satu lagi Yahuda. Ni, hak jadi nabi, jadi rasul banyak lahir ke dia. Nabi Musa mengikut ni. Nabi Daud, Nabi Sulaiman mengikut ni. Siapa lagi? Izakar, Zabulun. Okey, 6. Rahil. Dapat seorang lagi, Nabi apa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dengan adik dia Bunyamin. Nabi Yusuf ni pun banyak jajaran Nabi. Bunyamin pun ada juga Nabi. Zalfah, Jad, ada sebut Gad, Ashir, Balhah, Dan dengan Naftali. Okey, 6, 2, 2, 2 berapa? 12. Inilah 12 keturunan Bani
Bani Israel. Apa maksud Bani? Anak-anak. Apa maksud Israel? Israel merujuk kepada Nabi Yakub kan tadi. Kamu lepas ni jangan dipanggil Yakub tapi digelar sebagai Israel. Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub. Siapa Israel? Siapa Israel? Nabi. Tapi pasal apa hari ni kita bercakap? Celaka Israel. Bengung Israel. Jahanam Israel. Berhati-hati sikit. Tapi kita tahu tiun Israel itu untuk hak jahat lah ni. Dia tak kata hak ni. Tapi Israel hak anda ada sebut tu merujuk kepada Nabi Yakub. 12 orang. Hak Israel duk carilah ni. Keturunan dia hak hilang daripada jalur mana? Dia duk cari ni. Hak ni lari sampai ke timur ni. Dia mari ikut sini. Satu generasi ikut jalur Nabi Yusuf hilang. Ikut jalur Nabi Yusuf hilang. Sebelum tu kita ambil ni dulu. Ismail ada 12 orang anak. Tu sampailah keturunan Rasulullah kan. Biarlah tu. Baik. Yusuf ni dia kahwin dengan siapa? Dalam sejarah yang terkenal Zulaikha. Ada tak Quran sebut nama Zulaikha ataupun hadis sebut nama Zulaikha? Tak ada. Riwayat ada. Tafsir Ibnu Katsir ada, tafsir Imam Ibnu Hatim ada, riwayat Tabarani ada. Setengah kata Zulaikha tu bukan nama sebenar. Tapi cuma gelaran. Nama sebenar dia Ra'il. Satu riwayat, nama sebenar dia Ra'il, gelaran Zulaikha. Satu riwayat lagi, nama dia memang Zulaikha pun. Suami dia inilah yang ambil Nabi Yusuf angkat jadi anak angkat. Suami dia pun tak disebut nama. Riwayat Israiliyat sebut Kitfir. Ada juga kata Itfir. Tak kiralah mana pun. Jadi bila kawan ni meninggal, Raja Mesir pada tu, Fir'aun ke Heksos? Nabi Yusuf? Heksos. Nama dia Royan bin Al-Walid. Ni Raja Mesir masa tu, Royan bin Al-Walid. Dialah yang mengahwinkan Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Ikut satu riwayat. Yang kahwinkan Nabi Yusuf dengan Zulaikha lepas pada Kitfir mati, bapa angkat dia ambil dia tu ialah Royan bin Al-Walid, raja bagi pemerintah Heksos masa tu. Tu satu pandangan. Pandangan yang kedua, bila Nabi Yusuf ni diangkat jadi menteri perbendaharaan, menteri kewangan, dia dapat gelaran Zafna. Bukan nama orang, ni gelaran hak Heksos bagi dekat Nabi Yusuf. Satu lagi juga disebut Pania. Dua-dua ni gelaran. Zafnat ni bukan nama orang, Paniah pun bukan nama orang, tapi gelaran yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ikut riwayat ni dia kahwin dengan perempuan nama Asinah. Asinah ni anak perempuan Potiperah. Oh lah, sudahlah, pening lah. Potiperah ni bapa kepada Asinas. Tapi dua-dua riwayat ni sama ada jalur Asinah ataupun jalur Zulaikha. Nabi Yusuf dapat 2 anak lelaki, 1 anak perempuan. Anak lelaki pertama Manasih. Inilah yang dalam rekod Yahudi hilang. Keturunan dia tak tahu pergi mana. Mereka duk cari hak ni lah ni pun. Keturunan Manasih ni. Yang kedua ialah Syu'lim. Yang ketiga perempuan nama Misha. Tak ada terlibat dengan Misha Umar. Okey. Manasih, Syu'lim, Misha. Okey, ni Nabi Yusuf alaihissalam. Satu lagi, ada riwayat kata dia digelar sebagai Efraim ataupun Afraim. Baik. Bila tengok silap ni. Bukan ni. Sini Efraim. Efraim kat sini. Efraim ataupun Afraim. Okey, ni 3 orang. Manasih, Efraim dan Misha. Baik.
Ni anak siapa ni? 3 orang ni. Anak Nabi Yusuf. Hak ni hilang dalam rekod. Ni perempuan. Hak ni ada 3 orang anak. Yufraim ni. Satu anak dia nama Nun. Ni baru Syutlin. Baru anak dia nama Syutlin. Anak ketiga nama Rahmah. Anak Yufraim. Baik. Pernah tengok tak? Bukan pernah tengok. Pernah baca tak kisah Nabi Musa? Bila Allah tegur Nabi Musa sebab dia kata diri dia paling alim sekali di kalangan Bani Israel. Jadi Allah kata ada seorang lagi hamba aku yang berkedudukan pertemuan dua laut. Apa nama dia? Khidir. Jadi Nabi Musa nak pergi cari Nabi Khidir, dia pergi dengan siapa teman dia? Hak bawa ikan dalam kerajang. Nabi Yusha. Inilah dia. Yusha bin Nun bin Yufrin bin Yusuf alaihi salam. Yusha hak teman Nabi Musa tu cicit Nabi Yusuf melalui jalan Yufrin. Yufrin bin Nun. Syu'lim anak kepada Syu'lim, nama dia apa? Allah, nama apa dah Syu'lim ni? Akhtub bin Syu'lim bin Yufraim. Akhtub ni bapa kepada Nabi Ilyasa bin Akhtub bin Syu'lim Yufraim, sampai juga kepada Nabi Yusuf. Sebab tu kita kata tadi kebanyakan Nabi Israel datang daripada Lewi dengan Yahuza dengan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, 3. Okey. Rahmah perempuan. Tapi ingat tak kisah seorang Nabi, isteri dia nama Rahmah, mempunyai rambut yang cantik. Bila Nabi ni dipenuhi dengan kudis, dia potong rambut dia pergi jual. Siapa? Isteri Nabi Rahmah jadi isteri Nabi Ayub. Allah. Nampak tak berangkai dia? Ingat ke tak ni rangkaian ni? Benda tuduh